السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Mukhtasar Al-Latif, penjelasan fiqh ibadah menurut mazhab Imam Syafi'i yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Amrullah bin Abdul Rahman Bafadal Al-Hadrami rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat 90 100. Katanya faslun, wa idza ba'a ta'aman bi jinsihi aw fiddatan bi fiddatin aw dhahaban bi dhahabin ushturita fil bay'il hulul wat taqabud qabla at tafarruq wal mumathalatu bil kayli in kana mimma yukal wa bil wazni idza kana mimma yuzan. فإن باع طعاما بطعام غير جنسه أو فضة بذهب اشترط أمران: الحلول والتقابض دون المماثلة. Katanya fasal barang-barang ribawi. Sekiranya seseorang menjual sesuatu makanan dengan bayaran makanan yang sama jenisnya, atau perak dengan perak, atau emas dengan emas, maka disyaratkan pada jual beli tersebut tunai, berlaku serah terima sebelum berpisah, sama daripada sudut sukatan sekiranya ia merupakan barang yang disuka, begitu juga sama pada timbangan sekiranya ia barang yang ditimbang. Sekiranya berlaku urusan jual beli yang melibatkan makanan dengan bayaran makanan yang tidak sama jenisnya, atau perak dengan emas, maka disyaratkan dua perkara. Yang pertamanya tunai, yang keduanya berlaku serah terima sebelum berpisah tanpa disyaratkan sama pada sukatan dan timbangan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dalam perbincangan berkait dengan jual beli barang ribawi. Jual beli barang ribawi. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kepada kita jual beli, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Umat Islam, khususnya orang yang kuat berpegang kepada agama, mengetahui secara umum bahawasanya Allah Taala mengharamkan riba. Itu jelas. Cuma perincian riba itu tidak ramai umat Islam mengetahui. Perincian berkenaan dengan riba. Riba dia terbahagi kepada riba hutang, yang keduanya adalah riba dalam jual beli. Riba hutang, contoh, saya berhutang dengan awak RM100, patut awak saya berhutang dengan, ataupun awak nak berhutang dengan saya RM100, awak kena bayar RM110, RM105. Itu dipanggil dia riba hutang. Ataupun awak nak hutang dengan saya RM100, awak kena bayar RM100, tapi awak kena bagi kepada saya guna kereta awak sehari semalam. Itu dipanggil riba. Kaedah riba hutang, kena ingat, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang menarik manfaat kepada pemiutang, maka ia dikirakan sebagai riba. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu riba hutang. Yang keduanya adalah riba yang melibatkan jual beli. Riba yang melibatkan jual beli. Riba yang melibatkan jual beli dia terbahagi kepada tiga.
Yang pertamanya nama dia, hamba sebut istilah dulu. Nanti hamba kurang-kurang secara terperinci. Lepas tu hamba buat kesimpulan pula sekali lagi. Nama dia adalah ribal fadl, nama dia. Yang pertamanya ribal fadl. Yang keduanya adalah riban nasi'ah. Yang ketiganya adalah ribal yad. Okey, tu 3 riba yang melibatkan jual beli. Jadi kalau kita capur semua sekali ada 4. Yang pertamanya dipanggil ribal qard, riba hutang. Saya berhutang dengan awak sekian-sekian, bayar lebih ataupun bayar sama tapi ada faedah dan manfaat boleh kepada saya. Okey, itu dipanggil dia. Itu dipanggil ribal qard, riba hutang. Baik. Jadi saya bagi berhutang dengan awak. Siapa hak yang nak bagi berhutang kepada saya, silakan. Orang hak yang bagi berhutang kepada saya akan bagi cabutan bertuah. Ni sebagai contoh. Hak tu termasuk dalam dia ribal qard. Setiap hutang yang dapat manfaat kepada pemiutang, maka ia adalah riba. Awak nak berhutang dengan saya boleh, tapi awak kena gadah. Tapi masa awak letak gadayang saat itu, awak kena bayar upah letak pula. Itu termasuk dalam ribal qard. Itu kita kena faham. Baik, kita ada benda ribal qard, riba yang melibatkan hutang. Lepas tu yang keduanya nama dia ribal fadl. Nanti kita akan cerita. Kita sebut istilah dulu. Yang ketiganya nama dia adalah riban nasi'ah. Yang keempatnya adalah ribal yad. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebut 6 perkara, 6 item, 6 perkara yang mengandungi riba. Kata Rasulullah, az-zahabu bil-zahab, wal-fiddatu bil-fiddah, wal-burru bil-burri, wal-milhu bil-milhi, wal-sya'iru bil-sya'iri. Rasulullah, wat-tamru bil-tamri. Kata Rasulullah, mithlan bi-mithlin, yadan bi-yad. Mah dengan mah, perak dengan perak. Lepas tu kata Rasulullah, gandung dengan gandung, bali dengan bali, tama dengan tama, garang dengan garang. Benda lagi, az-zahabu bil-zahabi, wal-fiddatu bil-fiddati, wal-burru bil-burri, wal-sya'iru bil-sya'iri, wat-tamru bil-tamri, wal-milhu bil-milhi. Jadi Rasul kata, yang pertama mah dengan mah, yang keduanya perak dengan perak, yang ketiganya gandung dengan gandung, yang keempat bali dengan bali, yang kelimanya tama dengan tama, yang keenam garang dengan garang. Kata Rasul, mesti kena sama. Mesti kena sama. Maksudnya kalau kita ada mah, kita nak tukar dengan mah, mesti kena sama. Kita ada mah perak, kita nak tukar dengan perak orang lain, mesti kena sama. Kita ada berah, kita nak tukar berah dengan orang lain. Sebab dia yang dalam hadis tak sebut berah secara jelas, Rasulullah sebut bali. Nanti bab berah nanti kita cerita kejap. Bali. Rasulullah kata bali dengan bali mesti kena sama. Tama dengan tama mesti kena sama. Garang dengan garang mesti kena sama. Kita ada garang. Garang kita garang jenis sekian, kawan kita ada garang jenis sekian, kita nak tukar dengan dia mesti kena sama. Kata Rasulullah, mithlan bi mithlin, yadan bi yad. Tangan dengan tangan, kan mesti setakat kena sama. Bahkan mu kena serah, aku kena serah dalam majlis tersebut. Andai kata tidak cukup syarat-syarat itu, maka terjadi riba dalam jual beli itu. Satu ketika ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Dia bawa jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarung, bawa sebekah tamar hak yang gerik comel. Dia bawa sebekah tamar yang gerik comel, gerik mahal kepada Rasulullah. Maka Rasul tanya kepada Bilal bin Rabah, ambil mana ni wahai Bilal? Kata Bilal, amba ada tamar gerik rendah. Kemudian amba tukar 2 gatang tamar hak yang gerik rendah, amba bagi kepada orang. Maka amba ambil segatang tamar hak yang gerik mahal. Daripada sudut nilayang, 2 gatang tamar hak yang gerik murah dengan segatang tamar hak yang gerik mahal sama tak nilai? Sama. Lebih kurang. Dia tukar. Kata Rasulullah, awwah ainur riba. Rasul kata ke siapa? Ke Bilal bin Rabah.
itu adalah diri riba. Itu adalah diri. Itu riba tu. Rasul kata lepas ni jangan buat lagu tu. Kau nak buat juga, cara dia, awak jual dulu tamar hak yang milik awak. Apabila dapat bayaran, maka barulah awak beli balik. Kita kata, ni tamar hak mahal, ni tamar hak murah. Tamar hak murah 2 gatang, tamar hak mahal segatang. Kalau ni sebuah nilai yang lebih kurang. Tapi Rasul tak bagi buat lagu tu. Dikirakan sebagai riba. Cara dia lagu mana cara dia? Awak jual dulu barang awak, ambil piti, baru beli hak ni. Padahal natijah sama je. Tapi kalau direct lagu tu, hukum dia adalah haram, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita buat kaedah lain, maksudnya kita beli dulu barang dia, dengan duit yang kita dapat, baru kita beli balik tamar hak yang kedua, hak yang berbeza daripada sudut sukatang, maka ia tidak riba. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang kita baca tadi, Rasul sebut 6 perkara, 6 item yang dinamakan sebagai item ribawi. Yang pertamanya Rasul sebut emas, yang keduanya perak, yang ketiganya adalah gandum, yang keempat bali, yang kelima tamar, yang keenam garang. Kalau kita tengok dalam 6 ni, emas dan perak suatu ketika dahulu digunakan sebagai mata wang. Digunakan sebagai mata wang. Emas dan perak dulu dikirakan sebagai mata wang. Dulu mata wang dulu emas dan perak. Dulu. Baik. Jadi emas dan perak illah. Apa benda illah? Sebab illah riba dia adalah kerana dia adalah mata wang. Illah riba dia adalah mata wang. Okey, kita kena faham dulu. Manakala hak yang selain daripada tu, kita tengok gandum, bali, makanan. Tamar, makanan. Garang juga makanan. Cuma garang ni dia bukan makanan hak yang kita makan lagu tu, tapi kita letak dalam makanan. Begitu juga tamar. Tamar dia bukanlah makanan yang seperti makan nasi. Jadi pagi makan tamar, tengah hari makan tamar, petang makan tamar. Jadi kerja dia makan tamar je. Nak hidup mana? Orang Arab pun tak buat gitu. Dia ada makan roti, mungkin makan roti, jadikan tamar sebagai lauk. Begitulah. Baik. Jadi kalau kita tengok start daripada gandum, bali, tamar, garang, hak ni melibat makanan. Sama ada makanan asas ataupun makanan sampingan. Baik. Maka ulama membahagi illah riba kepada 2. Yang pertamanya mata wang, yang keduanya adalah makanan. Cuma hak yang 6 perkara saat itu disebut jelas dalam hadis. Selain daripada 6 tidak disebut secara jelas. Adakah hak yang selain daripada 6 ni juga termasuk dalam item ribawi ataupun tidak? Maka di sini ada khilaf di kalangan ulama. Majoriti ulama mengatakan bukan khusus untuk 6 ni sahaja. Termasuk dalam mazhab imam, pandangan mazhab Imam Syafi'i, bukan termasuk 6 ni sahaja. Bahkan setiap, ini kita kabur secara umum lah, kita tak ceritalah secara terperinci. Bahkan setiap makanan, maka dia adalah item ribawi. Begitu juga mata wang, dia adalah item ribawi. Okey, sekarang ni duit kertas. Ni duit kertas lagi akan datang mungkin ada duit digital, tak kira lah tu. Jadi duit kertas ni dulu tak ada. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada. Baru lagi duit kertas. Kalau kita baca sejarah, duit kertas ni, duit yang kita guna duit kertas ni baru lagi. Baru lagi. Bukan lama, dulu tak ada. Patut adakah dia termasuk dalam item ribawi ataupun tidak? Secara ringkasnya, duit kertas juga termasuk dalam item ribawi kerana ia juga adalah mata wang. Okey. Berah tidak disebut secara jelas dalam hadis, berah juga termasuk dalam item ribawi kerana dia adalah makanan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tukar, kita buat dia tukar ni sebenarnya jual belilah. Kalau kita tukar barang kita dengan barang orang lain, barang kita dengan barang orang lain bukan setakat ilah yang sama, bukan jenis sama. Maksud dia jenis sama, mah dengan mah, okey, tu jenis sama. Perak dengan perak, tu jenis sama. Kalau mah dengan perak, hak tu jenis berbeza tapi ilah sama. Apa dia ilah sama? Sama-sama mata wang. Dia kena faham perkataan ilah.
Kita belajar ni tahu sikit-sikit istilah Arab, biar kita kena tahu sikit istilah illah. Jadi kita ulang sekali lagi ya. Kalau kita buat pertukaran mah dengan mah, maka tu kita jual beli benda yang sejenis, benda ribawi yang sejenis. Maka benda ribawi yang sejenis mesti kena cukup 3 syarat. Syarat yang pertama mesti kena tamathul. Maksudnya tamathul mesti kena sama. Benda yang disuka mesti kena sama sukatan. Benda yang ditimbang mesti kena sama pada timbangan. Mesti kena sama. Kalau tidak sama, maka berlaku riba yang dinamakan sebagai ribal fadl. Okey, ambil contoh. Ni ambil contoh sahaja. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil nak cerita mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i dan pandangan majoriti ulama. Orang puang, dia ada gelang hak lama. Gelang hak yang 40 tahun lepas dah. Nak pakai jadi, kalau dipakai pun tutup gitu, malu kat orang. Sebab bukan benda baru, benda lama ni dak comel. Ya kalau hak comel baru isi lengang. Kalau hak dak comel tutup gitu. Jadi dia pun duk mikir, main kerek tutup ni, bil nak tunjuk kat orang nak buat mana. Dia pun pergi ke damah buat trading. Dia mana? Dia buat pertukaran. Trading mah gelang dia ni dengan mah baru. Dia apabila trading, mah baru dia sedikit mahal berbanding dengan mah lama. Jadi apabila mahal, dia tak kira hak ni berapa gereng, hak ni berapa gereng, tak kira. Baik. Okey, dia pun tengok mung berapa gereng. Oh, ni ada dalam 30 gereng. 30 gereng mah lama, dia pun tek. Oh, awak nak mah baru boleh. Mah baru kalau kira harga ni hak yang boleh awak boleh ambil hak yang 28 gereng ke. Dah weh 30 gereng. Tu awak kena tambah sikit lagi. Awak kena tambah sikit lagi. Maka ia adalah riba. Riba benda nama dia? Ribal fadl. Mah menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i dan pandangan majoriti ulama, hukum dia adalah haram kalau sekiranya tidak sama. Orang kata mana? Kan mah baru mahal sikit daripada mah lama. Baru dengan lama tidak diambil kira, sebagaimana Bilal bin Rabah yang kita cerita tadi, tamar dia hak yang gerik rendah dia gitu tukar dengan tamar hak yang gerik tinggi. Rasul kata lagu mana? Awwah ainur riba. Ni pandangan dia, pandangan majoriti ulama. Atau pandangan majoriti ulama, amba dak kata pandangan mazhab Imam Syafi'i saja, bukan pandangan majoriti ulama. Orang hak yang nak buat trading mah mesti kena sama banyak, sama berat. Kalau tak sama berat, maka berlaku riba, nama dia riba al-fadl. Untuk mengelak daripada riba, atas pandangan majoriti ulama, cara dia adalah awak jual dua barang awak. Sebagaimana Rasul suruh Bilal bin Rabah jual dua tamar dia. Apabila awak dapat duit, maka awak beli balik barang hak baru dengan nilai yang terserahlah berapa awak nak beli pun. Baik. Itu pandangan dia, pandangan majoriti ulama. Namun di sana ada pandangan segelintir. Segelintir ulama berpandangan mah, dengan mah dia tidak berlaku riba sekiranya, dia ada sekiranya mah itu adalah perhiasan perempuan. Mah itu adalah perhiasan perempuan, maka dia seperti pakaian. Mah apabila dijadikan perhiasan perempuan, maka dia seperti pakaian, maka dia tidak berlaku riba dalam mah tersebut. Pandangan ini adalah pandangan Syekh Ibn Taimiyah, Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahumallahu subhanahu wa ta'ala. Tapi pandangan ini sebenarnya daripada sudut sandaran dalil adalah tidak kuat. Baik, walaupun dipakai. Gambar je ada orang ambil pandangan ni. Jadi, tapi menurut hamba sendiri membuat kajian daripada pandangan majoriti ulama, pandangan hak yang mengatakan boleh daripada sudut sandaran dalil adalah pandangan majoriti ulama lebih kuat daripada sudut sandaran dalil. Baik. Maka untuk mengambil langkah ihtiyat dalam kita beragama, untuk kita buat trading mah, maka kita kena guna kaedah yang Rasul hajar kepada Bilal bin Rabah. Jual dulu, ambil pitih baru beli. Sebab untuk mengelak daripada berlaku ribal fadl mengikut pandangan majoriti ulama. Baik. Itu yang pertama. Yang keduanya, tidak boleh. Saat ni kita kata mesti benda sama banyak. Sebab Rasul kata mithlan bimithlin, yadan biyad. Mesti kena sama, yadan biyad, tangan dengan tangan. Okey, yang kedua mesti kena tunai. Tidak boleh berhutang. Mesti dengan tunai.
Oh, comel gelang awak. Berapa gereng gelang awak Tahun berapa Oh, dia kata tak baru beli tahun lepas. Berapa gereng? Oh, dia kata gelang saya ni 35. Oh, saya ada gelang 35 gereng juga. Gelang sekian-sekian. Oh, memang saya nak tukar gelang tu. Saya nak cari gelang tu. Si A nak gelang si B, si B nak gelang si A. Daripada sudut timbangan sama dah. Daripada sudut timbangan sama dah. Kata si B, dah apa lah, demo kamu saya dulu lah. Jadi saya ambil dulu. Lepas tu nanti saya bayar kemudian. Saya bagi kemudian kepada awak gelang ni. Bagi bila? Minggu depan. Sebab ada dengan anak. Oh, kita kawan, tak masalah lah. Kita panggil benda tidak tunai. Maka apabila tidak tunai, maka berlakulah riba yang dinamakan sebagai riba nasi'ah. Itu riba. Riba nasi'ah. Padahal 2 minggu akan datang, dia akan serah, akan tak serah. Rasul larang. Sebab Rasul kata mesti ha wa ha, mu kena beri, aku kena ambil. Tidak berlaku benda, berlaku riba. Dosa besar. Jangan main gurau riba ni. Riba ni bukan dosa kecil. Dosa besar. Riba. Baik. Berapa dah? 2. Yang ketiganya, mesti kena diserahkan dalam majlis akad. Mesti kena benda, kena taqabud. Saat ni kena hulul, tunai, tidak boleh berhutang. Tidak boleh benda, tidak boleh berhutang. Okey, contoh kita kata hak yang berlaku juga berhutang. Saat ni kita contoh dah kan. Yang ketiga kita nak cerita, yang ketiganya syaratnya mesti kena taqabud. Kena benda, mu kena bagi, aku kena ambil. Kadang-kadang kita kata tak ada berhutang pun, tunai dah. Tapi tangguh. Barang kita wui dah. Barang dia karang baru wui. Gi jalan dululah. Karang baru wui. Bukan berhutang, nak wui tapi karang sikit. Tak boleh. Mesti kena bagi dalam majlis akad. Kalau tidak bagi dalam majlis akad, maka nama dia benda riba al-yad. Nampak? Rupanya baru hari ni setengah orang baru dengar bab riba. Sayyidina Umar melarang orang yang tak belajar bab riba, bab jual beli untuk masuk pasar. Sebab dibimbangi terjatuh dalam riba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, selesai. Jadi kalau kita nak berah dengan berah. Kalau kita berah gini, berah. Contoh orang dulu. Kawan ni tanam padi kapung. Kawan ni padi buluk. Hak padi buluk nak makan padi kapung. Hak padi kapung nak makan padi buluk. Tapi tidak ada orang dulu buat pertukaran lah. Kalau awak nak pertukaran berah dengan berah, maka mesti kena benda? Mesti kena sama banyak pada sukatan. Walaupun berah nu grade A, gerah ni grade B, tak boleh. Kalau tidak sama banyak daripada sudut sukatan. Kerana berah dengan berah, dia adalah benda ribawi. Jadi berah dengan berah mesti kena cukup 3 syarat. Yang pertamanya, mesti kena sama. Kalau tak sama, akan berlaku nama riba al-fadl. Yang keduanya, mesti kena tunai, tidak boleh berhutang. Kalau tak tunai, maka tidak terjadilah riba nasi'ah. Yang ketiganya, mesti kena menyerah dalam majlis akad. Kalau tidak serah menyerah dalam majlis akad, maka dinamakan sebagai ribal yad. Okey, kita buat contoh berah. Sekarang ni kita nak cerita hak yang kedua pula. Habis hak yang pertama. Hak yang kedua ni jenis berbeza tapi illah sama. Saat ni kita kata benda jenis sama. Sudah pasti illah sama. Jenis berbeza, illah sama. Mah dengan perak. Mah dengan perak jenis berbeza. Kita nak beli mah bayarannya perak. Kita nak beli perak bayaran mah. Okey, itu dipanggil benda jenis berbeza tapi illah sama. Illah kedua-duanya adalah mata wang. Baik. Gandum dengan berah. Gandum dengan berah jenis berbeza. Cuma illah sama. Sama-sama makanan. Kalaulah illah sama, jenis berbeza, maka kena cukup 2 syarat. Hak sana kena cukup 3 syarat. Benda 2 syarat. Syarat yang pertama mesti kena tunai. Syarat yang pertama mesti kena tunai, tidak boleh berhutang. Syarat yang kedua mesti kena terima, beri dan terima dalam majlis akad. Kalau tidak terima dan tidak benda saling terima dalam majlis akad, maka berlaku riba yang dinamakan sebagai ribal yad. Baik, ni kesimpulan daripada apa yang pengarang kita nak sebut. Okey, kita buat contoh.
Kita ada konsep beli emas secara bayar ansur-ansur. Okey. Berapa awak jual gelang ni? Saya jual gelang ni dengan harga 3,000. Lepas tu saya tak ada pitih. Lagi ni awak bayar 500 bulan tak boleh? Boleh 6 bulan. 500 bulan. Maka tu dipanggil beli dia secara ansur-ansur. Tadi kita cerita dah, duit dengan mah ilah dia sama. Betul? Sama-sama mata wang. Walaupun jenis berbeza. Apabila sama-sama mata wang, mesti yang pertamanya syarat dia mesti kena tunai. Pandangan majoriti ulama. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i bahawasanya beli mah secara ansur-ansur hukum dia adalah haram. Tidak dibolehkan kerana berlaku riba yang dinamakan sebagai riba nasi'ah. Tapi yang berkabadah tadi, dalam bab ni ada khilaf di kalangan ulama. Ada pandangan yang kedua mengatakan tidak berlaku riba. Baik, pandangan ramai di kalangan ulama mengatakan duit dengan mah dia adalah ilah sama. Walaupun jenis berbeza, maka mesti untuk mengelak daripada riba mesti kena tunai, tidak boleh berhutang. Tapi kalau orang dia belajar lebih, dia tahu ada pandangan hak yang kedua yang mengatakan tidak riba, tidak menjadi masalah. Dia bertaklid kepada pandangan tersebut. Namun sebaik-baiknya dia cuba eloklah daripada melakukan perkara tersebut sekiranya tidak ada sebarang keperluan. Baik. Yang pertama mesti kena tunai, yang keduanya mesti kena segah menyerah dalam majlis akad. Sebagai contoh, kita nak tukar gandum dengan gandum. Kita nak tukar gandum dengan gandum. Gandum dengan beras. Saya ada gandum, awak ada beras. Jadi ikut awak 10 kilo, saya 1 kilo. Tak ada masalah. Sebab ia tidak disyaratkan sama kerana jenis berbeza. Tapi disyaratkan mesti awak kena serah di dalam majlis akad serta tunai, tidak boleh berhutang. Kalau tidak, dia akan berlaku riba. Baik. Cuba kita tengok sekali lagi. Sekiranya seseorang menjual sesuatu makanan dengan bayaran makanan yang sejenisnya, atau perak dengan perak, atau emas dengan emas, maka disyaratkan pada jual beli tersebut yang pertamanya tunai, tidak boleh berhutang. Kalau berhutang, maka berlaku riba yang dinamakan sebagai riba nasi'ah. Berlaku serah terima sebelum berpisah. Saat ni kena tunai. Kadang-kadang tunai dah tapi tak bagi lagi. Seorang je bagi, seorang yang kedua tak bagi lagi. Maka berlaku dia. Dia panggil hak tu terjadilah, nama dia riba al-yad. Okey, ambil contoh lain. Hak ni banyak berlaku dalam masyarakat kita. Bagi peniaga-peniaga. Kan kita niaga, kadang-kadang kita niaga 2-3 basar. Kumpulan peniaga-peniaga. Apabila orang bagi beli, piti besar, dia tak ada piti nak tukar. Okey, tak ada piti nak balik. Maka dia buat mana? Dia pergi tukar sebelah. Okey, tukar sebelah. Pitih dengan pitih, benda ribawi. Sama jenis. Maka mesti kena cukup apa syarat? 3 syarat. Syarat yang pertama, mesti kena sama banyak. Syarat yang kedua, mesti kena tunai. Syarat yang ketiga, mesti serah menyerah. Tak sama banyak tak boleh. Boleh nak tukar. Tapi mun nak pitih aku boleh. Tapi mungkin kena 50 ya, aku 49 ya. Tu dipanggil dia riba. Hukum dia adalah haram, tidak dibolehkan. Hukum dia riba. Hari raya sama juga. Jadi siapa nak piti sia-sia boleh. Tak ada masalah lagi. Nak tukar dengan saya. Tukar 100 ya, saya akan bagi 98 ya aje. Tukar 100 ya, saya akan bagi 98 ya. Hukum dia adalah haram, tidak dibolehkan. Itu termasuk dalam riba al-fadl. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, yang orang nega pula tadi yang. Orang nega tadi yang. Pitih ada nak tukar? Tak ada. Ada. Lepas tu dia pun bagi pitih dia 50 ya. Hak kawan ni, kat gigi aku bagi pitih, kat gigi lagi. Dia ambil dah pitih orang. Dia buat pertukaran, jual beli tau. Dia buat pertukaran duit tau. Lepas tu dia ambil dulu pitih 50 ya. Pitih dia tak bagi lagi. Kakak aku bagi ya. Hak tu hukum dia adalah riba. Riba dia dipanggil riba, dia tidak serah selalu dalam majlis akad, nama dia riba al-yad. Kalau dia berhutang lah tu lain. Berhutang lain. Berhutang dulu lah.
Okey, kalau dia berhutang waktu lain. Lepas tu nanti apabila dia berhutang, dia bayar balik hutang tersebut dengan jumlah hak yang dia ambil. Ini antara benda hak yang penting. Perlu kita kena faham. Jadi berlaku serah terima sebelum berpisah. Yang ketiganya, sama daripada sudut sukatang sekiranya ia merupakan barang yang disuka. Kalau benda yang disuka, kena sama daripada sudut sukatang. Kalau benda disuka, sama daripada sudut timbangan tapi tidak sama daripada sudut sukatang, tidak dibolehkan. Kalau benda yang disuka, mesti kena guna ukuran kena guna ukuran sukatang. Kalau benda yang ditimbang, kena guna ukuran timbang. Begitu juga sama pada timbangannya, sekiranya ia barang ditimbang. Sekiranya berlaku jual beli yang melibatkan makanan dengan bayaran makanan yang tidak sama jenisnya atau perak dengan emas, maka disyaratkan dua perkara. Yang pertamanya tunai, yang keduanya berlaku serah terima sebelum berpisah tanpa disyaratkan sama pada sukatang dan timbangan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab riba ni macam hak yang hamba cerita, ada riba. Okey, kita ulas sekali lagi sebelum daripada kita masuk bab lain. Bab riba ni, hukum riba ijma' ulama adalah diharamkan. Ijma' ulama hukum dia adalah diharamkan tanpa ada khilaf di kalangan ulama. Dan pengharaman riba sabit dengan dalil daripada Al-Quran dan dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dosa hak yang Allah Taala isytihar perang dalam Al-Quran, melainkan tidak ada dosa yang Allah Ta'ala isytihar perang kepada pelakunya dalam Al-Quran, melainkan dosa riba. Fa'illam, sekiranya mereka itu tidak buat juga, fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih, maka hendaklah mereka fa'zanu, mereka kena tahu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya isytihar perang kepada golongan tersebut. Jadi dosa riba ni bukan dosa yang kecil, dosa hak yang besar. Baik. Okey, itu yang pertama. Kita kena faham riba adalah dosa yang besar yang disepakati oleh ulama, hukum dia adalah haram. Yang kedua, perincian benda-benda dalam bab riba ni, hak tu ada perincian yang panjang. Ada sebahagian daripada jual beli sepakat ulama mengatakan riba, ada sebahagian jual beli ulama berbeza pandangan, ada sebahagian kata tidak riba, ada sebahagian kata riba. Baik. Jadi bab riba ni pentinglah kita kena tahu, kerana kita duk jual beli sama, kita bimbang hak yang kita buat saat itu ternyata benda itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita manusia ni kalau melibatkan benda hak yang kena dengan hawa nafsu ni, dia pejam mata. Jadi hak tu memang cukup bahayalah. Cukup bahaya. Tambah-tambah di zaman kita pula, benda-benda hak yang dilarang oleh syarak, apabila orang pakak buat, jadi benda tu tidak rasa besar dalam hati orang-orang yang beriman. Sedangkan benda hak yang dilarang, sepatutnya kita kena letak benda tu memang bahaya dalam agama. Tapi orang pakak buat belaka, jadi kita rasa biasa je. Baik. Kemudian katanya lagi, faslun wa yathbutul khiyaru fil majlis fi jami'i asnafil bay' wa la yanqati'u illa bit takhayuri aw bit tafarruqi bi abdanihima wa yajuzu lil muta'aqidaini aw li ahadihima syartul khiyari 3 ayyam aw aqall illa an yushtarata قبض العوض في المجلس وبيع الطعام بالطعام والنقد بالنقد وإذا وجد بالمبيع عيبا رده على الفور ولا يصح بيع المبيع حتى يقبضه. Maksudnya terjadi khiyar majlis pada kesemua urusan jual beli dan ia tidak terputus atau berakhir khiyar majlis itu kecuali setelah memilih untuk meneruskan akad tersebut atau setelah berpisah antara penjual dan pembeli. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkait dengan jual beli kita ada istilah khiyar. Apa makna khiyar? Khiyar ni adalah kita boleh meneruskan jual beli tersebut dan boleh kita membatalkan balik. Khiyar terbahagi kepada 3. Baik.
Orang yang dok belajar ataupun kalau orang tak mau ikut agama, dia akan ikut pada otak dia je. Asal kalau penjual asal dapat keuntungan kepada dia, kalau pembeli asal dapat barang kepada dia, sama ada menyalahi syarak ataupun tidak, tu tak lah sekali. Orang yang ada takwa dalam hati, dia bukan hanya melihat kepada keuntungan semata-mata, bukan melihat kepada kemanisan dunia semata-mata. Bahkan kemanisan dunia itu perlu diukurkan dengan ukuran syarak. Selama mana benda itu tidak dilarang oleh syarak, maka diambil. Apabila benda itu dilarang oleh syarak, walaupun mendatangkan keuntungan yang besar, wajib ditinggalkan. Itu sifat orang beriman. Itu ada sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dalam hal yang melibatkan jual beli, ada istilah yang dinamakan sebagai khiyar. Khiyar terbahagi kepada 3. Yang pertamanya nama dia khiyar majlis, yang keduanya nama dia khiyar syarak, yang ketiganya nama dia khiyar aib. Maksudnya khiyar majlis, maksudnya selama mana penjual dan pembeli berada dalam majlis akad jual beli, penjual dan pembeli diberi izin oleh syarak untuk membatalkan balik jual beli tersebut ataupun untuk meneruskan. Okey, ini kita buat contoh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katalah hamba dengan Tok Bila. Ini contoh. Kita tak boleh jual dalam masjid tak boleh jual. Ni kita buat contoh saja. Baik. Contoh, hamba pergi ada jual dia, lembu lah. Okey, lembu. Contoh je ni, contoh je. Hamba pergi kandang dia. Hamba pergi kandang dia, hamba kata nak cari lembu seekor. Nak buat benda ada, nak benda nak meleh, nak jamu lepas tu dia pun kalau nak meleh ambil tu tak apa, murah kan tu alik tu. Lepas tu hamba pun pilih tu benda okey benda boleh. Lepas tu hamba pun bayar harga apa sekian. Hamba bayar dah, dia pegang pitih dah. Pegang pitih ni tak dalam poket dah pitih dia. Ataupun masuk dalam akaun dia dah. Lepas tu hamba pun pegang dah lembu. Tak, tapi hamba duduk dalam majlis akad lagi ni, duduk dalam kawasan dia lagi. Tiba-tiba dak jadi mula bertukar fikiran. Dak jadi mula. Dak jadi mula. Hamba kata dak jadi mula, dia kena pulang balik duit hamba. Sebab selama mana berada dalam majlis akad, hamba ada hak untuk khiyar, dia ada hak untuk khiyar. Dia pula ni tiba-tiba anak dia bagi. Anak dia pegang lembu hak hamba baru beli saat ni. Tak mau jual dak sekarang. Lepas tu dengan anak tak apa, bini keling pula ke dia. Contoh bini dia keling. Alah lalu dia. Dia kata dek jadi bini hamba nampak lain muka, kata dia. Dek jadi. Boleh ke tak? Boleh. Dia nak membatalkan balik jual beli. Ni benda hukum yang ditetapkan oleh syarak. Melainkan tak boleh dah putus dah khiyar majlis, apabila berpisah tubuh badan. Jadi hamba buat naik atas lori dah pun siapa kat Binjang Rendah telefon balik ke dia. Tak jadi lembu dema, sebab ada orang lain telefon lembu besar lagi. Nak wi murah lagi. Dak ada lembu dema. Hamba tak ada hak dah, melainkan kalau dia saat ni tu baik hati, tak apa buat mula ada masalah. Kira tu bab lain lah. Tapi hamba nak paksa dia, tak boleh dah. Sebab berlaku perpisahan. Kata Rasulullah, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli masih lagi boleh khiyar selama kedua-duanya belum berpisah. Baik. Ini maksud dia benda. Sabit khiyar dalam majlis pada semua jenis jual beli dan tidak putus khiyar melainkan dengan takhayur. Takhayur ni kita memilih untuk tak apa hamba teruskan. Tu maksud memilih. Dia pun ingin meneruskan, kita pun ingin meneruskan, maka tak bolehlah nak khiyar, melainkan kalau bermurah hati untuk buat pertukaran balik, tu bab lain. Kemudian katanya lagi, dan dibolehkan kepada penjual atau pembeli atau salah seorang daripada keduanya untuk meletakkan syarat khiyar selama 3 hari atau kurang, melainkan jika disyaratkan menerima bayaran dalam majlis.
Dia boleh kita letak syarat, tapi nak letak syarat mesti 3 hari. Saya beli barang ni dengan awak, sekiranya saya dak kenang dalam saya tempoh 3 hari, dak jadi mula, dia pun gitu kok, saya jual barang kepada awak, dan saya terimalah syarat awak saat ni tu. Baik, bayar dah, kita buat balik barang, duduk nengung sehari baru nengung, dak jadi mula. Jadi bila kita kata balik tak ada masalah. Tapi syarat barang tu saat ni tu mesti kena molek lah. Dia apabila kita buat pertukaran pun, maksudnya kita membatalkan balik, dia tidak memberi mudarat pun pada pembeli, tidak memberi mudarat kepada penjual pun tidak memberi mudarat. Tak ada mudarat dia pun, tak ada masalah pun, barang dia, hak yang dia jual tetap dia boleh jual. Baik, dia mula dak kenal pula, mula-mula kenal ni dak kenal pula. Baru sehari. Tak apa. Baik, tapi tak boleh sampai ke setahun atau tak boleh. Selama setahun kalau saya dak kenang, saya tukar itu tak sah. Sebab khiyar syarat hanya selama 3 hari saja. Baik. Cuma bukan semua benda hak yang boleh kita buat khiyar syarat. Kata dia, melainkan jika disyaratkan menerima bayaran dalam majlis. Maksud dia disyaratkan menerima bayaran dalam majlis, kalaulah jual beli itu disyaratkan bayaran mesti dilakukan dalam majlis, maka tidak boleh buat khiyar syarat. Iaitu jual beli salam. Kita di sana ada jual beli salam. Jual beli salam ni bagaimana? Bai' ma fi dhimmah. Jual barang yang dalam zimmah, dalam tanggungan. Okey. Hamba penjual. Hamba jumpa dengan seseorang pembeli. Dia menak benda. Hamba tak ada barang dak lagi ni. Dia menak benda. Saya nak jubah kain dia awak nak. Saya benda. Kita sifat sifat belaka okey, berapa lah awak nak? Bila awak nak ambil? Masa tempat mana awak nak ambil? Okey, ada syarat bai'us salam. Lepas daripada tu, kita pun harga sekian. Harga semua sekali, harga kita kata 5,000 harga. Lepas tu saya akan serah kepada awak pada tarikh sekian, tepat sekian. Lepas tu kita pun akad jual beli salam. Wajib dia kena serah selalu bayaran dalam majlis. Itu akad jual beli salam mesti bayaran diserahkan dalam majlis. Apabila disyaratkan serah bayaran dalam majlis, tidak boleh nak buat khiyar syarat. Itu maksud dia. Kemudian, jika disyaratkan atau jual beli makanan dengan makanan, sebab makanan dengan makanan adalah benda ribawi. Jadi benda ribawi tidak boleh kita nak buat syarat. Ataupun mata wang mah perak dengan mata wang mah perak, sebab benda ribawi. Sekiranya terdapat sesuatu kecacatan pada barang beliang, maka ia hendaklah dipulangkan dengan segera. Ini dipanggil khiyar aib. Kita beli barang balik di rumah, Allah dak pakai barang, maka boleh kita khiyar, kita membatalkan jual beli sebab ada kecacatan. Nama dia benda khiyar aib, tapi kena segera pada uruf lah. Bukan menyalahi uruf. Segera tu kena start motor kena bawa 180 sampai Kedah, bukan gitu. Segera pada uruf. Kalau minggu depan gitu kok, tu batal dah, terbatal dah khiyar aib, kerana kita telah melewat-lewatkan untuk membuat pertukaran. Baik, tidak sah menjual barang yang telah dibeli itu melainkan setelah diterima oleh pembeli. Kita nak jual barang, mesti kita kena terima terlebih dahulu. Okey, hamba beli ni air. Hamba beli air. Berapa Tok Bila air? 8 kotak Tok Bila kata 8 kotak harga 300 ya. Okey, ambil peti 300 ya. Hamba beli Lok situ dulu Hamba tak ambil lagi. Tiba-tiba ada pula orang nak cari air 8 kotak dengan hamba. Hamba kata dia pergi kedai Tok Bila tu bayar hamba 400 ya. Dia tanya Tok Bila harga hamba beli dengan dia berapa? Dia tanya bayar 400 ya je. 400 ya. Hamba tak ambil betul banyak pun tu. Kepada 100 ya dah. Bayar banyak Nisbah dengan modal tu. Hamba tak ambil betul banyak pun tu. Jadi dia tanya Jadi kita jual barang kita saat itu sebelum daripada kita qabad, kita terima, maka hukum dia adalah dilarang. Apa dilarang? Ada perbincangan yang panjang. Sebenarnya kenapa dilarang? Sebenarnya kita saat itu tukar duit dengan duit je. Boleh faham tak tukar duit dengan duit? Tak ada benda pun barang. Hamba WBT 300 ya, hamba dapat 400 ya. Boleh faham ke tak? Hamba bagi PT 300 ya, hamba dapat benda 400 ya.
Tukar duit dengan lebih banyak daripada hak yang sepatutnya. Okey, tak apalah, kita tak mau cerita bab tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang beli barang tanpa qabak terlebih dahulu, tiba-tiba pergi jual pula kepada pihak yang lain. Jadi biar qabak dulu. Qabak ni kita terima pada uruf lah. Sama ada kita terima sendiri ataupun kita minta wakil kita terima. Tu tak ada masalah lah. Yang penting kita kena terima terlebih dahulu. Baik. Kemudian kata dia tidak sah. Wa yahrumu bai'ul hadiri lil badi fi mata'in ta'ummul hajatu ilaihi wa talaqqi al qafilati lisyira'i minhum idza jahilu si'ra al balad was-sawmu ala sawmi akhihi wal bai'u ala bai' akhihi wasyira'u ala syira'i akhihi wan najsh. Katanya haram orang kota menjualkan barangan milik orang pendalaman, yang mana barangan tersebut adalah keperluan umum. Ni cara dulu orang ia jual benda, jual benda, buah-buahan, jual makanan, yang mana buah-buahan ke makanan ke apa semua sekali itu jenis benda-benda ni daripada darat. Orang darat buat mari bandar. Jadi orang darat buat mari bandar, Rasulullah larang orang bandar tolong jual barang orang darat, sedangkan barang saat ni itu menjadi keperluan umum. Ni zaman dulu kan ni. Jadi apabila mari orang-orang darat bawa barang banyak lada ke apa ke, ni kita buat contoh tempat kita lah. Di zaman Rasul bukan ada. Dia bawa barang-barang untuk jual. Orang bandar kata gini, mu tinggal kat aku terus jual kamu. Mu tinggal kat aku terus jual kamu. Baik, hak tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Sekiranya barangan itu adalah barangan keperluan umum. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah membeli daripada kafilah yang membawa barangan dagangan sebelum mereka tiba di bandar dalam keadaan mereka tidak mengetahui harga pasaran. Dia dulu kadang-kadang orang bandar ni dia pun pergi sekat tengah jalan sebelum daripada orang darat sampai bandar. Ni zaman dulu, zaman kita ni boleh tengok dia set dah harga pasaran. Dia harga minggu ni harga naik. Mungkin minggu depan harga turun macam zaman kita lah. Timun minggu ni mahal, minggu depan murah, ikan gitu kok sama je. Jadi kita sekat awal lagi kita sekat book sampai tu kita sekat dah. Sekat tolak aku. Kawan ni tak tahu lagi harga pasaran berapa. Tak tahu lagi harga pasaran berapa. Tak boleh. Kalau dia tahu dah harga pasaran, waktu tidak menjadi masalah. Sebab dia tidak ada unsur penipuan. Jadi kita menyembunyi. Dia tidak mengetahui harga pasaran, kita menyembunyi. Dah berapa lah ni? Macam sekali dah naik mana pun lebih kurang aja. Apa kamu baju mahal sikit daripada sekali. Padahal parok naik di bandar parok. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Tu dia panggil dia talaqqir rukban kalau dalam hadis. Begitu istilah yang diguna. Seterusnya adalah wasaumu ala saumi akhi, membuat tawaran atas tawaran saudaranya. Juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kawan ni duk tanya di antara penjual dengan pembeli. Kita baca sikit lagi, lepas tu kita buat kesimpulan. Jualan atas jualan saudaranya dan beliang atas beliang saudaranya. Kita ada tawaran, jualan, beliang. Okay, kita buat contoh mudah. Sekarang ni si penjual dengan si pembeli telah bersepakat dah untuk membeli satu barang dengan harga sekian-sekian. Tiba-tiba seorang saat ni itu penjual lain dia pergi bisik kepada pembeli. Dia bisik kepada pembeli. Ataupun siap akak jual beli dah, cuma duduk dalam khiyar majlis lagi. Dia boleh nak batal balik sebab bayar belaka dah. Berapa awak beli ya? Berapa? Siap-siap jual, berapa beli ya? Bisik lulu kat tepi telinga tu. Berapa? Kawan dia kata 80 ya. Allah mahal. Kedai sebelah. Kedai belah, kedai geng dia. Ada bahagian dia kok. Kedai belah 70 ya je. 65 ya wi. Senyak-senyak ke slow. Baik, hak tu dilarang. Rasul kata wala yabi' ba'dukum ala bai'i akhi.
jangan sebahagian daripada kamu jual di atas jualan saudaranya. Saat ni penjual orang yang pergi cakap dengan dia, membeli. Yang pergi penjual pula. Awak jual apa harga kau? 80. Allah, murah je. Jual kamu bayar 100. Ya. Penjual saat ni tu menengu dia. Allah. Jual dia beli 100, jual ni 80 ya, 20 ya parok kok. Kata dia. Dia pun pergi bisik mula pembeli. Tak jadi nak jual barang ni. Bini yang benak barang ni. Baru ingat. Saat ni baru ingat. Dia lebah nak setara dah. Lebah waktu lebah ni. Tu hukum dia adalah haram. Hukum dia adalah dilarang. Kemudian, last sekali. Wan najash. Kita letak mana? An-najash adalah pakatan antara penjual dan beberapa individu agar berlakon dalam menawarkan harga yang lebih tinggi. Baik. Iaitu penjualan di mana pihak ketiga menawar harga yang lebih tinggi tanpa bermaksud untuk membeli tetapi untuk menaikkan penawaran orang lain. Dia ada jenis jual beli tawar menawar. Maksud dia jual beli, dipanggil kalau dalam bahasa Arab dipanggil bai'ul muzayadah. Siapa nak beli barang ni? Ni kata, awak nak berani harga apa? Kata, ni 3 ya. Siapa nak tawar tinggi lagi? Ni kata 5 ya. Penjual dia pakat dah ngegai dia. Lagi kalau ada orang tawar 5 ya, mu tawar 7 ya. Jadi orang tu kalau dia nak, dia akan tawar tinggi lagi. Mu tawar tinggi lagi. Padahal kawan tu tak ada pun, dia nak tipu kawan tu je. Okey, hukum dia adalah haram. Tu dipanggil an-najash. Satu. Yang keduanya, kalau tidak ada pakatan pun, kalau ada pakatan, haram penjual dengan orang yang nipu tadi. Kalau tak ada pakatan, haram juga kepada orang mana? Orang yang nipu. Jual ada haram sebab jual ada pakat. Yang najash ni bukan mesti pakatan, bahkan kalau tidak ada pakatan pun tetap hukum dia adalah haram. Kalau pakat, 2 haram. Kalau tak pakat, seorang je haram. Penjual tak ada masalah pun, seorang tu. Jadi peseng dia ingat buat kenyak kelanyak orang. Orang tengok, orang duduk kebuk nak pakai tu, pakai nak belaka. Dia pun duduk depan, pitih ada kepel pun, pakai semak je. Pakai semak so kira lah. Pitih ada kepel pun, orang ni akak 300. Dia pun buat tengok. Ambil 500. Kawan ni kata buat kejut gitu pula depan orang mah. Kawan ni tak boleh. Orang pitih banyak dah. Tak boleh orang cabur sekarang, tak boleh. Jatuh air muka tak boleh. Habis pitih tak apa. Kawan ni 500, dia pun dia kat 500, kawan ni 600. Sama 600. Dia tak dah. Ada muka tu dalam hati. Baik, hukum dia juga adalah haram. Itu tidak dibolehkan. Okey, kemudian last sekali, wa yahrumu at-tafriqu bainal jariyati wa waladiha hatta yumayyiz. Haram memisahkan antara hamba perempuan dengan anaknya sehingga anaknya itu mumayyiz. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, last sekali pengarang kita meletakkan hukum bab jual hamba. Dulu hamba perempuan ketika dijual bersama dengan anak dia. Nak beli hamba perempuan, tak mau beli anak, ataupun nak beli anak, tak mau beli hamba perempuan kalau anak tu belum mumayyiz, dilarang. Anak baru umur 2 bulan, dah pisah dah dengan mak dia, tak boleh. Hukum dia adalah haram. Jadi nyanyi ke mak dia, nyanyi kepada anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang memisahkan seseorang daripada anaknya. Jadi untuk pengajian kita habis dah. Kita ni pada malam ni kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمود الذي وعد. Istawu, luruskan shaf, rapat-rapatkan shaf. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika min an yahdurun. Usalli fardhal isya ya barakatin ada imam Allah ta'ala. Allah